Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tambah perpuluhan bagi matematik tahun 4. Kita akan belajar menambah hingga 3 perpuluhan sehingga 3 tempat perpuluhan. Apa itu nombor perpuluhan? Okay, ini adalah contoh nombor perpuluhan. Okay, kenapa kita sebut nombor ni sebagai nombor perpuluhan? Sebabnya dia ada titik perpuluhan. Okay, macam mana kita nak baca nombor perpuluhan ni? Kita baca sebagai 2.435. 2.435. Okay, kita tak baca tahu nombor ni sebagai 2.435. Okay, ini adalah salah. Sebab apa? Lepas titik perpuluhan, kita baca nombor itu satu per satu. Okay, ini adalah perkara penting yang kamu tahu untuk menambah perpuluhan. Pertama, pastikan bilangan tempat perpuluhan adalah sama. Kedua, titik perpuluhan mestilah sejalur ataupun garis lurus. Okay, ini adalah perkara yang wajib kamu ingat bila kamu nak tambah perpuluhan. Contohnya soalan 1, berapakah jumlah isi padu air di dalam dua buah cerik itu? Dibagi cerik pertama, isi padunya bernilai 1.8 liter. Okay. Cerik kedua 0.5 liter. Okay. Bila kita baca soalan diminta jumlah, maksudnya kita kena buat penambahan. Okay. Ini adalah kotak yang ikut unit rumah, sah dan juga per 10. Okay. Kita masukkan nilai dia 1.8 liter tambah 0.5 liter. Okay, kita nampak kat sini, okay, dia punya titik perpuluhan adalah selajur ataupun satu garis lurus. Kemudian baru kita tambahkan macam biasa, 8 tambah 5 ialah 13. Jadi 3 kita letak kat bawah, 1 kita letak kat atas. Okay, titik perpuluhan kita kena letak selajur ataupun segaris. Okay, kemudian kita tambah 1 tambah 1 ialah 2. Okay, jangan lupa kita letak unit dia liter. Jadi jawapannya ialah 2.3 liter. Okay, untuk soalan 2 iaitu tambah semua jisim buah. Okay, diberi 3 jenis buah iaitu buah nanas berjisim 1.3 kg, buah tembikai berjisim 4.207 kg dan buah betik 0.96 kg. Jadi cara nak tambah ketiga-tiga jisim buah ini. Jadi kalau kita tengok kat sini ada satu tempat perpuluhan. Okay, untuk tembikai ada 3 tempat perpuluhan dan untuk betik ada 2 tempat perpuluhan. Jadi bila kita nak tambah nanti kita kena samakan perpuluhan dia iaitu 3 tempat perpuluhan. Okey, macam mana? Jom kita tengok. Okey, mula-mula kita buat macam biasa bentuk lazim iaitu 1.3 kilogram. Kita letak kat tepi sikit. Tambah dengan, tambah sebab kita tambah kan. Tambah dengan 4.207. Okey, macam mana nak tulis? Mula-mula kita tulis titik perpuluhan dahulu. Okay, kemudian tengok nombor sebelah kiri titik perpuluhan ni adalah nombor 4. Jadi kita akan tulis nombor 4 kat sebelah kiri. Di sebelah kanan titik perpuluhan ialah nombor 207. Okay, jadi kita tulis bermula daripada sebelah titik perpuluhan iaitu 207 kilogram. Okay, kemudian kita tambah. Okay, kita masukkan nilai sifar supaya memudahkan kita nak tambah dan tak tersalah tambah. Okey. Okey, sifar tambah 7, 7. Sifar tambah sifar, sifar. 3 tambah 2, 5. Okey, dan kita cantum balik titik perpuluhan. Ingat titik perpuluhan ni mesti selajur dan sebaris. Okey. 1 tambah 4, 5 kg. Okey, kemudian kita teruskan dengan menambah 0.96. Okey. Macam biasa, cikgu nak awak tulis titik perpuluhan dahulu. Kemudian tengok titik perpuluhan kat sini. Sebelah kanan dia ialah nombor sifar. Dia letak sifar sebelah kiri. Dan sebelah kanan dia 96.
bukan 096 ya, 96. Okey, ni macam mana ni? Okey, sama dengan. Okey, macam mana kurangkan kosong ini? Kita akan letak sifar. Okey, jadi kita tambah macam biasa. 7, 6, 5 tambah 9 ialah 14. Digit 4 kita letak kat bawah, 1 kita letak kat atas. Okey, kita sembalik titik perpuluhan dia mesti selajur dan segaris. Okey, 5 tambah 1, 6. Jangan lupa letak unit dia kg. So ini adalah jawapan bagi soalan ini. Kita tengok contoh soalan 3. Yang ni dia bagi soalan direct. 234 tambah 0.876 tambah 59.01. Okey, yang ni cikgu nak kita selesaikan satu persatu. Kalau ada soalan ada 2 operasi supaya kamu tak salah jawab. Okey, nampak tak nombor ni bukan nombor perpuluhan sebab dia tak ada titik perpuluhan. Ini adalah nombor bulat. Jadi macam mana kita nak tukarkan nombor bulat kepada nombor perpuluhan? Kita kena ingat kalau nombor bulat sebenarnya dia ada titik perpuluhan. Titik perpuluhan dia dekat belakang sekali. Okay, jadi macam mana kita nak tulis? Kita tulis 2, 3, 4 perpuluhan. Perpuluhan dekat belakang ni. Okay, jadi tambah. Okay, tulis titik perpuluhan dulu macam biasa. Kemudian kita tengok nombor sebelah kiri dia sifar. Letak sifar. Di sebelah kanan dia 8, 7, 6. Okey, sama dengan. Okey, lepas tu baru kita letak isikan ruang kosong ni dengan sifar supaya kamu tak keliru nak menambahnya. Okey, jadi sifar tambah 6, 6. Sifar tambah 7, 7. Sifar tambah 8, 8. Okey, jangan lupa titik perpuluhan mesti segaris. Okey, 4 tambah sifar 4. Okey, 3 turunkan, 2 pun turunkan. Kemudian baru kita nak tambah dengan 59.01. Okey, macam biasa kita mula daripada titik dulu. Titik perpuluhan dulu. Kemudian tengok nombor sebelah kiri dia nombor berapa? Nombor 9. Kemudian sebelah lagi nombor ni 5. Okey, kemudian baru tengok nombor sebelah kanan sifar 1. Okey, sama dengan. Okey, ruang kosong ni kita letakkan sifar. Okey, 6 tambah sifar 6. 7 tambah 1, 8. 8 tambah sifar 8. Titik perpuluhan. Okey, nampak ni? Ini adalah titik perpuluhan ni mesti selajur. Okey, 9 tambah 4, 13. Jadi 3 letak kat bawah, 1 letak kat atas. 3 tambah 1, 4. Tambah 5, 9. Dan 2 turunkan. Jadi jawapannya ialah 293.886. Okey. Okey, yang paling penting ni, bila kamu letakkan dia punya titik perpuluhan yang selari, kamu boleh tambah macam biasa. Okey, soalan seterusnya soalan 4. Okey, soalan 4 ni tiba ruang kosong kat tengah ni. Macam mana nak jawab? Okey, untuk soalan macam ni, kita ada 2 cara. Okey, cara pertama, kita salin dalam bentuk lazim. 2.2 sifar 9 tambah sama dengan 7.1 sifar 3. Okey, kalau macam ni kaedah pertama, awak kena fikir 9 tambah berapa jadi 3. Tapi mustahil 9 nombor besar bila tambah nombor akan jadi nombor kecil. Jadi 3 ni maksudnya adalah 13. Jadi 3 letak kat bawah, 1 dekat ke atas. Jadi 9 tambah berapa jadi 13? 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 4. Okey, 1 tambah sifar dah jadi 1. 1 tambah berapa jadi kosong? Jadi sifar. Ini pun sebenarnya bukan sifar. Sebab ini dah ada 1. Jadi maksudnya ini adalah 10. Jadi kamu letak 1 dekat atas 2. Okey, jadi 1 tambah berapa jadi 10. Pandai tambah 9. Okey, seterusnya 1 tambah 2, 3. 3 tambah berapa jadi 1? Okey, 1 lebih kecil daripada nombor 2, nombor 3.
Jadi maksudnya 1 dekat sini adalah 11. Jadi kamu letak 1 dekat atas 2 sebelah sini. Jadi 3 tambah berapa jadi 11? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi tambah 8. Okey, titik perpuluhan. Titik perpuluhan mesti segaris. Okey, 1 tambah 2, 3. 3 tambah berapa? Jadi 7. Tambah 4. So, ini adalah cara yang pertama nak jawab soalan macam ni. Okey, untuk cara kedua. Okey, cara kedua, kita nak pindahkan ni. 2.209 ni kepada ke sini. Bila ke sini, operasi tambah akan jadi tolak. Macam ni. Macam tu dia bergerak ke sini. So, awak akan buat penolakan macam biasa. 7.103 tolak. Okey, kita tulis titik perpuluhan dulu. Kenapa? Takut tersalah letak nombor. Okay, jadi sebelah kiri dia nombor 2. Sebelah kanan dia 209. Okey, jadi awak boleh jawablah. Penolakan macam biasa. 3 tolak 9 tak boleh. Jadi kita kena pinjam daripada 1. Sebab sifar pun tak boleh pinjam. Jadi tinggal sifar. Ini dapat 9. Ini dapat 10 tambah 3, 13. Okey, 13 tolak 9, 4. 9 tolak sifar, 9. Sifar tolak 2 tak dapat. Pinjam daripada 7. Jadi 6. Ini dapat 10. 10 tolak 2, 8. 6 tolak 2, 4. Jangan lupa titik perpuluhan ni. Mesti selajur. Okey, jadi sama tak jawapan dia? Kaedah 1 dengan cara kedua dengan cara pertama sama. Jadi awak boleh fikir mana yang lagi mudah untuk awak faham. Cara pertama ataupun cara kedua. Dua-dua boleh gunakan. Okey. Ini adalah latihan yang boleh awak buat dalam buku tulis. Okay, ada soalan ni, ada banyak soalan ni. Kenapa cikgu suruh buat latihan? Supaya awak lebih faham kaedah yang nak digunakan untuk penambahan perpuluhan. Sekian, terima kasih.